Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alahu huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal ard. Allahumma ja'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi saudara kita dan para pendengar semua, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik dan sekaliannya. Moga kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini dapat menambahkan lagi sedikit pengetahuan kita, perkongsian kita mengenai asas-asas dalam ilmu akidah. Berdasarkan kitab lagi sambungan kita, kitab Bidayatus Subyan pada tuan-tuan yang tidak ada kitab ni boleh download boleh muat turun dalam Google cuba cari Hidayatus Subyan. Ada dia punya PDF dia. Nanti dia berwarna merah kulit kitab ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sambungan kita pada perbincangan yang telah minggu lalu pada masih lagi mukadimah dan hari ini kita akan baca cepat sikit ya. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah tuan pengarang berdasarkan kitab Hidayatus Subyan pada muka surat yang pertama lagi, baris yang keempat, bermula rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang sebaik-baik manusia. Jadi selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik kewujudan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas segala keluarganya, keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah keluarga yang berbentuk nasab dan juga keluarga dalam berbentuk doa. Bila sebut saja keluarga baginda, kebiasaannya yang dimaksud dengan keluarga minta maaf tuan terkendala sebentar tadi. Sini pun kawasan Muar ni pun udara kuat mudah-mudahan Allah Taala mudahkan segala urusan kita. Sambungan kita lagi. Apabila kita membicarakan tentang keluarga baginda, ada kalanya bermaksud keluarga dari sudut nasab, keturunan, darah, dan ada kalanya keluarga dalam bentuk doa. Jadinya setiap kali keluarga yang dikaitkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada zaman sahabatnya sampailah hari kiamat, sampailah penghujung dunia, itu semuanya mereka yang beriman masuk dalam kategori keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sahabatnya, sahabat Nabi, iaitulah mereka-mereka yang beriman kepada Nabi dan berjumpa dengan Nabi walaupun sekali, itu yang dinamakan sebagai sahabat-sahabat. Sama ada lelaki ataupun perempuan ataupun kanak-kanak. Asalkan berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan sebagai Nabi. Dan sezaman dengan dia, dan pertemuan dalam pertemuan jasad, bukan pertemuan roh, bukan dalam pertemuan mimpi, pertemuan jasad. Oleh kerana itulah Uwais Qarni, walaupun dia sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat berjumpa, bertemu, berhadapan jasad dengan jasad, maka tidak dinamakan sebagai sahabat. Dia hanya dinamakan sebagai tabi'in.
Sahabatnya mereka itu beberapa pelita yang menunjuk pada malam yang sangat kelam. Jadi sahabat ini diperumpamakan sebagai ashabikan nujum. Sahabatku itu umpama bintang-bintang yang memberi petunjuk. Siapa-siapa yang mengikut akan bintang-bintang tersebut, maka ia akan mendapat penjelasan, keterangan, petunjuk. Jadinya dalam para sahabat itu juga berlakunya khilaf antara sahabat dengan sahabat. Ini menunjukkan khilaf dalam umat Islam, dalam masyarakat itu, dalam umat itu merupakan satu rahmat. Khilaf yang tidak melibatkan keretakan, ianya adalah rahmat. Wa ba'du, dan selepas daripada pengarang memberikan mukaddimah dengan bismillah, kemudian disusuli dengan hamdalah, kemudian dengan selawat dan salam, lalu kata pengarang, maka inilah satu risalah yang kecil, satu penulisan risalah. Risalah ni dia hanyalah beberapa helai saja dinamakan sebagai risalah. Ini satu risalah yang sangat kecil, yang kecil, yang mana risalah ini pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Artinya risalah ini membicarakan perkara yang mesti bagi segala orang yang mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Mukallaf iaitulah setiap manusia, sama ada manusia ataupun jin yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ketaatan, beriman dan sebagainya, maka itu dinamakan sebagai mukallaf. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Akil baligh, itu namanya sebagai mukallaf. Jadinya manusia yang akil baligh yang sampai seru. Yang sampai seru artinya yang sampai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dinamakan sebagai mukallaf. Oleh kerana definisi mukallaf itu iaitulah mereka yang sampai dakwah. Jadinya mereka-mereka yang duduk di hujung dunia yang tidak mendapat maklumat mengenai kerasulan Nabi, maka mereka tidak dinamakan sebagai mukallaf. Begitu juga mereka yang terputus perhubungan dengan dunia luar. Seperti mereka yang buta, pekak. Buta dan pekak sejak daripada lahir. Jadi orang yang buta dan pekak ini dia tidak sampai seru. Dia ada dunianya sendiri. Maka orang ini terkeluarlah bicara tentang mukallaf. Jadi tiap-tiap mukallaf itu wajib mengetahui yang mana perkara ini dibicarakan di dalam risalah kecil ini. Apakah perkara tersebut? Bahawa mengetahui akan dia, mukallaf itu perlu mengetahui daripada iman. Perkara tersebut ialah mengenai iman dan Islam. Dalam bincangan kitab ini membicarakan iman, kemudian Islam dan aqaid tauhid. Aqaid tauhid artinya akidah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dinamakan sebagai akidah tauhid ini mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertauhid kepada Allah Taala dinamakan sebagai muwahhid. Muwahhid. Jadi orang-orang yang beriman itu dinamakan sebagai mereka yang muwahhid, mengesakan Allah Taala. Apabila manusia itu mengesakan Allah Taala, maka Allah Taala itu bernama mutawahhid. Allah Taala itu yang bersifat dengan ketauhidan. Mutawahhid. Itu beza antara muwahhid dan juga mutawahhid. Allah Ta'ala juga bernama sebagai muwahhid juga. Iaitulah merujuk kepada kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa Allah Ta'ala bersaksi. Allah Ta'ala bersaksi. Berarti Allah Ta'ala mengesakan dirinya. Jadi Allah Ta'ala juga dinamakan sebagai muwahhid. Kerana dia mengesakan akan dirinya. Jadi dalam kitab ini membicarakan tentang iman, Islam dan juga akidah tauhid. Aqaid ialah akidah. Akidah, banyak akidah. Jadi akidah bukan satu, banyak. Bicarakan tentang esa Allah, hidamnya Allah, kudratnya Allah. Dah berapa dah tu? Sifat 20 saja dah 20 akidah.
Tambah lagi mustahil, 20 lagi. Bicarakan lagi tentang apa? Perkara yang harus, satu lagi. Ini dinamakan sebagai akaid. Itu baru lagi akaid mengenai ketuhanan. Belum lagi membicarakan tentang akidah sam'iyah. Kerana kita membicarakan dalam ilmu tauhid ini 3 teras utama perbincangannya. Mengenai mentauhidkan ataupun akidah terhadap ketuhanan, akidah terhadap kerasulan, akidah terhadap apa jua yang disampaikan oleh para rasul, iaitulah sam'iyah. Termasuk juga sam'iyah, iaitu perkara-perkara yang kita tak dapat kecap maklumat tersebut kecuali dikhabarkan oleh wahyu. Jadi kitab ini membicarakan tentang iman, Islam dan aqaid tauhid. Bukan sekadar itu juga, dibicarakan juga dan sembahyang. Bicarakan tentang sembahyang, namun saya ditaklifkan kita hanya membicarakan 10 siri saja. Dalam kitab ini hanya melibatkan bab tauhid saja, ya. Dan puasa, dibicarakan bahagian puasa juga dan lainnya. Lain daripada macam mana? Daripada beberapa kaedah agama Islam. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini. Jadi kitab ini secara kesimpulannya membicarakan fardu ain yang melibatkan akidah, yang melibatkan melibatkan ibadat, di solat, puasa dan sebagainya, secara yang asas. Oleh kerana itulah ditashbihkan, disamakan dengan kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini. Artinya kita ni orang barulah, baru nak kenal. Jadi selama mana manusia itu tak kenal Tuhan, maka selama itulah manusia sebenarnya belum balik lagi. Ibarat begitu kenyataannya. Jadi kita ni baru nak kenal Tuhan. Layaklah kita dinamakan sebagai kanak-kanak yang baru nak belajar. Bicarakan tentang mengenal Allah Ta'ala, mencari macam mana nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kata pengarang lagi, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya, dan tiada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dinamakan sebagai hauqalah. Hauqalah. Ungkapan panjang ini biasanya dalam kitab dinamakan sebagai hauqalah. Haula wala quwata. Maksudlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya, tiada kemampuan dan tiada upaya. Tiada daya dan tiada upaya. Tiada kekuatan. Aku atas menghasil barang yang aku kendaki, melainkan dengan Allah yang ali lagi azim. Ini musannif pada awal lagi menyatakan, membawakan antara ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, iaitulah kita berpegang kepada la haula, tiada daya, tiada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini merujuk kepada konsep kasbiyah, perbuatan hamba. Perbuatan hamba artinya perbuatan kita ini tidak memberi bekas. Kita salat, bukan kita yang menjadikan perbuatan salat, bahkan Allah Ta'ala menjadikan perbuatan salat. Cuma kita berusaha mendirikan akan salat. Kita akan bincangkan perkara ini pada perbincangan yang akan datang. Membicarakan tentang af'al ikhtiar hamba. Perbuatan ikhtiar bagi hamba. Adakah perbuatan itu hamba yang menjadikan perbuatan tersebut ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kesimpulannya, Allah Ta'ala menjadikan kita kudrat, Allah Ta'ala menjadikan perbuatan kita, cuma kita mengusahakan perbuatan tersebut, kita berkeinginan kepada perbuatan tersebut, kita qasad kepada perbuatan tersebut. Ini dinamakan sebagai konsep usaha. Usaha artinya takluk kita, perbuatan kita itu dinamakan sebagai usaha. Ikhtiar itu ialah pilihan kita, berkaitan dengan iradah kita, kehendak kita. Jadi kesimpulan macam mana? Segala-galanya itu semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini minimum. Minimum kita dalam perbincangan Ahlussunnah wal Jamaah. Minimum kita nak
nak merasakan kelazatan mengenai ketauhidan dalam bicara ainul yaqin dan sebagainya, maka merujuk kepada tauhid fil af'al, mengisahkan pada perbuatan. Ini pun dah sukar tuan-tuan, kita nak rasakan perkara ini sekadar kita faham, kita tahu, kita i'tikad. Untuk musyahadahnya ini peringkat orang tinggi je. Tapi itu pun sebagai minimum kelazatan dia. Wallahu alam. Lalu kata pengarang lagi, muqaddamatun fil imani wal islami, didahulukan risalah ini pada membicarakan iman dan juga Islam. Ataupun kita katakan sebagai muqaddimatun, hazihi muqaddimatun fil imani wal Islam. Ini suatu muqaddimah pada membicarakan mengenai iman dan juga Islam. Bicara tentang iman, Islam dan ihsan cukup masyhur dalam perbincangan hadis, iaitulah malaikat Jibril alaihissalam turun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat Jibril itu memperupakan dirinya dalam bentuk seorang lelaki yang tampan, yang hebat, yang muda, yang lawa, lalu bertanya kepada Nabi, bertemu lutut dengan lutut. Berlakulah ketika itu PNP, pembelajaran antara Nabi dan juga malaikat Jibril. Pembelajaran dalam bicara ini dalam atas cara soal jawab. Malaikat Jibril dan juga Nabi. Maka masyhurlah hadis tersebut mengenai iman, Islam dan juga ihsan. Kata pengarang lagi, ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak. Bicara iman pada syarak. Iman segi bahasanya ialah percaya. Pada syarak iaitu tasdik. Iman ialah tasdik. Hati. Tasdik hati artinya membenar hati dengan Allah. Tasdik hati dengan Allah artinya membenar hati terhadap keesaan Allah, terhadap kewujudan Allah, terhadap pengisbatan Tuhan Allah itu sebagai Tuhan, dan juga dengan Rasulnya. Jadi iman itu ialah membenarkan hati mengenai ketuhanan, membenarkan hati mengenai kerasulan. Ini dinamakan sebagai iman. Iman ni percaya. Iman ni percaya. Iman bukannya ilmu. Iman bukannya pengetahuan. Iman ialah melibatkan takzib ataupun tasdik. Membenarkan ataupun mendustakan. Iman itu ialah mentasdikkan. Kufur itu ialah mentakzibkan. Iman ialah membenarkan. Kufur itu ialah mendustakan. Ini beza antara kufur dan juga iman. Jadi iman ialah tasdik, benar. Bila sebut saja membenar di sini bukan berkaitan dengan sifat ilmu kita, bukan. Walaupun ilmu itu sebagai punca kepada membenarkan sesuatu perkara, namun membenarkan itu bukannya ilmu. Ilmu lah. Sebagian orang tahu tapi dia tidak membenarkan. Orang-orang Yahudi tahu mengenai kerasulan, tahu mengenai ketuhanan, tapi mereka tidak membenarkan. Jadi kesimpulannya membenarkan ataupun mendustakan ianya berkaitan dengan kalam kita, berkaitan dengan kata-kata dalaman kita. Itu yang dimasukkan dengan iman untuk pengetahuan asasnya. Oleh kerana itulah yang dimasukkan dengan iman itu ialah tasdik bil qalbi. Membenarkan dengan hati artinya berkata-kata dalam hati kita. Bukannya kita menyusun perkataan dalam hati, tidak. Tapi berkata dalam hati kita, oh betul lah. Allah tu Isa. Bukan menyusun perkataan, dia selintas. Kalau kita faham mengenai qasad ta'arud ta'yin, bicara dalam muqaranah urfiyah tu, bicara tentang takbiratul ihram tadi, mengenai niat. Jadi lebih kurang begitulah dia punya konsep dia. Jadi tasdik itu ialah membenarkan di dalam hati. Tasdik bil qalbi. Tasdik bil qalbi tadi ditunjukkan dengan suara kita.
Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tu. Tu sebutan-sebutan ni dia menunjukkan dalaman kita. Sebab dinamakan sebagai innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sumbernya kalam ataupun kata-kata itu sebenarnya dalaman kita. Tetapi sebutan-sebutan lidah kita tadi ini sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai petunjuk. Oleh kerana itulah orang bisu walaupun dia tak ada boleh mengeluarkan suara, namun dia ada kalam nafsinya. Dia ada kalam dalam dirinya. Jadi oleh kerana ada kalam dalam dirinya, dia boleh tasdik membenarkan akan kerasulan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Itulah maksud iman, iaitulah tasdik dengan hati, membenar dengan hati, membenar hati dengan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, dan dengan Rasulnya, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan dengan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul. Jadinya, bicarakan tentang ketuhanan, kita membenarkan Allah Ta'ala itu Esa dan sebagainya. Membicarakan tentang kerasulan, kita membenarkan bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah Ta'ala, dialah Nabi akhir zaman dan sebagainya. Dan apa-apa yang dibawakan, hukum-hukum, perkara-perkara, perkhabaran-perkhabaran yang dibawakan oleh Rasul, perlu kita percaya, perlu kita mentasdikkan juga dengan hati. Inilah yang dimaksudkan dengan tasdik bil qalbi. Daripada Allah Ta'ala. Jadi, apa yang Nabi bicarakan yang berkaitan daripada Allah Ta'ala. Itulah wahyu. Wahyu yang sama ada wahyu yang mubasyir ataupun wahyu yang ghairu mubasyir. Sama ada wahyu yang mubasyir artinya wahyu secara direct, itulah Al-Quran, kalamullah, ataupun bukan secara langsung. Iaitulah hadis Nabi. Iaitulah Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala berfirman bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak akan bertutur dengan hawa nafsunya, bahkan apa yang diperkatakan itu merupakan wahyu yang dikirimkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Jadi perkataan Nabi semuanya adalah benar. Jadi apa yang bicarakan oleh Nabi yang datang daripada Allah Ta'ala, itu yang dimaksudkan dengan iman. Dan dikaitkan lagi apa dia? Yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah. Iaitulah perbincangan mengenai agama, yang mana maklumat itu, maklumat yang berkaitan dengan akidah itu perkara yang daruri. Perkara yang diketahui secara mudah. Tak perlu cakap panjang lagi dah. Ini dinamakan sebagai darurah. Maklumat yang darurah. Maklumat yang nazari. Nazar ini yang kena fikir panjang. Kalau darurah ni maklumat yang darurah. Dia daruri ni artinya tanpa dipikir panjang, dan kemustahilan perkara tersebut dusta. Jadi maklumat yang daruri ni artinya bicara tentang di manakah Kaabah. Itu contoh maklumat yang darurah. Tahulah Kaabah tu kat Arab Saudi. Semua tahu. Puasa tu bila? Bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Bila zakat. Semua tahu. Zakat fitrah. Zakat perniagaan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang maklum. Maklum fiddin bidarurah. Maklum fiddin bidarurah. Jadi iman yang berkait dengan perkara-perkara yang darurah ini. Maklumat yang darurah pada agama ini. Seperti segala i'tikad. Jadi yang berkaitan dengan i'tikad. Seperti semua tahu, Allah Ta'ala itu ada. Allah itu berkuasa. Dan ibadat. Mengenai puasa, mengenai solat. Dan muamalat. Mengenai juga sebut saja perkahwinan, mesti adanya akad nikah. Dan janayah. Itu bicara tentang janayat dan lainnya, perkara-perkara yang berbentuk mudah
Tak perlu nak kita nak kena sidik. Maklumat itu semua orang tahu. Lalu kata pengarang lagi, dan dikendaki dengan tasdik. Tasdik ni perkataan daripada sad dal qaf. Kemudian saddaqa yusaddiqu tasdiqan, tasdik. Dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang benar. Kalau tasdik, tasdik. Ta sad dal ya qaf. Artinya membenarkan, tasdik. Kata pengarang, dan dikendaki dengan tasdik, iaitu qabul, terima hati, artinya terima dengan bersungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu. Ini yang dimasukkan dengan iman, iaitulah terima, membenarkan dengan bersungguh-sungguh, bukan sekadar ilmu saja, bukan sekadar pengetahuan saja, bahkan ia mentahqiqkan di dalam dirinya supaya keluar dengan dia tasdik segala kafir baginya. Ini dinamakan sebagai golongan-golongan yang ingkar. Iaitulah orang tahu tapi dia tidak membenarkan di dalam hatinya. Itulah golongan yang kufur, seperti mengenai ketuhanan, tentang kerasulan, namun mereka tidak membenarkan dengan hati mereka. Bahkan mereka ingkar, yang mana ingkar mereka itu diperdalilkan ataupun ditunjukkan dengan ucapan-ucapan mereka. Lalu kata pengarang lagi, dan bahawasanya makna Islam. Kita dah selesai tentang iman, kita bicarakan pula tentang Islam. Dan bahawasanya makna Islam. Makna Islam. Ni bukannya terjemahan. Makna. Terjemahan ni artinya ahli bahasa. Kalau makna ini ma'yu'na ataupun maksud, pengertian. Itu yang dimaksudkan dengan makna. Pengertian Islam ataupun makna Islam pada syarak. Bukannya pada bahasa. Bahkan apakah yang dimaksudkan dengan Islam? Kata pengarang, maksud Islam itu pada syarak iaitu menjunjung akan barang yang didatangkan dia oleh Rasul. Jadi apa yang Rasul kemukakan, Rasul bawa, Rasul suruh, Rasul perkhabarkan, maka ia junjung perintah, terima. Daripada segala pekerjaan agama, seperti sembahyang, puasa dan lainnya. Jadi disuruh kita solat, maka kita solat. Disuruhnya kita puasa, maka kita puasa. Kita riak, kita tinggal riak. Dilarang kita takabur, kita tinggalkan takabur. Disuruh kita sabar, kita sabar. Ini perkara yang bicarakan tentang dalaman. Ini yang dimaksudkan dengan Islam. Dan dia bicarakan tentang iman, dibicarakan tentang apa itu Islam, lalu pengarang membawakan rukun. Rukun ni tiang, paksi. Tak ada tiang, maka tidak adanya. Orang itu tidak membicarakan, dia tidak kemukakan akan rukun tersebut, maka robohlah imannya. Bangunan imannya roboh. Oleh kerana itulah, bagian ulama memberikan suatu kekunci, suatu garis panduan yang mudah mengenali mereka yang tersesat jauh daripada Islam, iaitulah dilihatkan kepada rukun iman. Rukun iman dan juga rukun Islam. Dan seorang itu masih lagi dikira sebagai ahli qiblah apabila rukun iman itu masih ada pada seseorang tersebut. Walaupun kepercayaan mereka tentang rukun iman itu ada takwilan, namun mereka masih membenarkan lagi rukun iman, maka masih lagi dinamakan sebagai ahli qiblah, masih lagi dikirakan sebagai orang itu beriman. Jadi jangan mudah-mudah kita mentakfirkan seseorang itu walaupun mereka tidak bersepahaman dengan kita, bukan daripada aliran kita. Jadi senang antara ciri-ciri ajaran yang seleweng daripada Islam, itulah dilihatkan kepada rukun iman. Kalau gugur ataupun mereka menolak salah satu daripada rukun iman ini, maka terkeluarlah mereka daripada beriman, daripada kategori orang yang beriman. Rukun iman itu 6 perkara.
Pertamanya, wajib percaya kita dengan Allah. Ini rukun asas utama sekali. Percayakan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya, wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Jadi Allah Ta'ala itu sebagai asas pengenalan kita. Asas keimanan kita. Kemudian mengenali Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala bawakan hukum sebab-sebab, iaitulah adanya guru yang mengajarkan kepada kita, iaitulah Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat sebagai orang tengah, sebagai guru kepada para anbiya-anbiya dan juga rasul. Lalu berimanlah kita kepada malaikat. Ketiganya, wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Malaikat itu pula membawakan akan kalam Allah Ta'ala. Yang mana kalam Allah Ta'ala itu adanya Quran, Taurat, Injil dan juga Zabur. Jadi kita percaya kepada wujudnya kitab-kitab Allah Ta'ala, terutamanya Al-Quran. Dan kita yakini bahawasanya perbezaan ketara antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, iaitulah Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada digugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Allah Ta'ala menjagakan akan Al-Quran itu. Itulah antara ciri mukjizatnya Al-Quran, itulah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Taurat, berlakunya penyelewengan, penambahan, pengurangan dan sebagainya. Keempatnya, wajib percaya kita dengan segala anbiya-Nya. Jadi para nabi itulah sebagai mubayyin. Nabi itulah, para anbiya, rusul itu sebagai penerang. Allah Ta'ala, hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan, Allah Ta'ala menjadikan para anbiya ini terikat dengan persekitaran. Kita cukup terikat dengan persekitaran. Dan apabila begitu, maklumat-maklumat mengenai manusia itu, sudah pastilah manusia juga yang mengetahui. Manusia lah juga yang mengetahui perkara tersebut. Seperti apa dia? Kita memahami apa itu nafsu. Kita memahami apa itu kemarahan. Kita memahami apa itu kesedihan. Mengetahui akan sifat-sifat tersebut, maka sesuailah Allah Ta'ala menjadikan para anbiya itu daripada golongan-golongan manusia. Kerana manusia lebih kenal manusia. Jadi kalau malaikat itu sebagai rasul, maka dikhawatirkan pula timbulnya kritikan-kritikan daripada orang yang didakwahkan tadi. Mereka akan mengatakan, kau malaikat bolehlah cakap begini. Kami ini manusia. Kau malaikat bolehlah tak tidur. Kami ini kena tidur dan pelbagai lagi alasan. Jadi hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan para anbiya itu daripada golongan manusia itu, iaitulah manusia itu terikat dengan panca indera kita. Maklumat itu juga terikat dengan panca indera. Kelimanya, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Itu yang kelima, iaitulah hari selepas daripada kebangkitan. Kita manusia ini bermula daripada tiada kepada ada, kemudian kepada tiada, kemudian kepada ada. Sebelumnya hari kiamat, sebelum harinya kebangkitan pada mahsyar, ada juga dinamakan sebagai hari, ada dinamakan sebagai alam barzakh. Jadi alam selepas daripada kematian wajib kita yakini, iaitulah hari kebangkitan. Ini antara pegangan yang ditolak, yang dipersendakan oleh sebahagian manusia. Termasuklah juga golongan-golongan batiniyah, termasuk juga sebahagian daripada golongan-golongan falsafah, termasuk juga daripada golongan-golongan yang mulhid, golongan-golongan etis dan sebagainya. Mereka tidak mempercayakan akan adanya hari kebangkitan. Sebagian mereka hanya percaya bahawasanya bangkit itu hanyalah roh saja yang kekal. Sedangkan kita akan dibangkitkan di akhirat kelak nanti, roh dan juga jasad. Cuma janganlah kita nak terlampau nak detailkan sangat. Adakah jasad kita pada ketika itu sama jisim, hukum jisimnya dengan sekarang? Itu janganlah kita perkara yang gaib itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Bahkan
apa yang ada di masa akan datang tak sama sekali dengan pada masa kini. Sebab kita ini kita tahu alam kita ini alam yang binasa. Berbeza dengan alam akhirat kelak nanti, alam yang kekal. Mana sama perkara yang kekal dengan perkara yang binasa. Kalau inilah sifirnya, maka kita akan faham sudah pastilah Allah Ta'ala itu tak sama langsung. Lebih-lebih lagi tak sama langsung dengan makhluk. Jadi alam dunia kita dengan alam akhirat pun dah tak sama, hanya sama pada nama. Jadi rukun iman yang kelima, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian dan barang yang bergantung dengan dia. Iaitulah bicarakan tentang titian sirat, bicarakan tentang syurga neraka, bicarakan tentang syafaat Nabi, bicarakan tentang azab neraka, bicarakan tentang apa lagi? Bicarakan tentang pada mahsyar, timbangan amal dan sebagainya. Rukun iman yang keenam iaitulah wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat, qada dan qadar. Untung baik dan juga jahat itu daripada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya untung baik dan jahat itu ataupun syaqawah dan juga sa'adah itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala ditetapkan. Kita tak tahu. Habis tu Ustaz, macam mana? Semuanya Allah Ta'ala dah tetapkan. Kita puasa ke tak puasa ke? Kalau akhir kita dah syaqawah, binasa, apa nak semayang lagi? Itu persoalan. Orang-orang yang keraguan timbul pada diri mereka. Pertama sekali perlu kita ketahui bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan rahmah. Allah Ta'ala itu bersifat dengan rahmah. Oleh kerana itu, ayat Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama sekali lagi. Perlulah kita rajak kepada Allah Ta'ala, mengharapkan kepada Allah SWT. Dan dalam masa yang sama juga, segi logiknya, kita pun tak tahu hujung kita inilah kita melakukan perkara yang sepatutnya, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu hujung kita. Enam. Kemudian kata pengarang lagi, bermula untung baik iaitu iman dan taat. Baik itu ialah iman dan taat. Itu nikmat paling utama di dunia ini ialah iman. Itu nikmat paling besar sekali. Iman itu pula terrangkum, terkait juga dengan taufik dan juga hidayah. Hidayah itu apa dia? Hidayah itu ialah petunjuk Allah Ta'ala. Itu hidayah. Taufik itu apa dia? Taufik itu ialah Allah Ta'ala menjadikan perbuatan kita bertepatan dengan arahan Allah Ta'ala. Bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan suruhan. Itu yang dinamakan sebagai taufik. Kalau hidayah hanyalah kesedaran, hidayah, tunjuk. Belum taufik lagi. Taufik itu ialah tingkah laku kita ataupun perbuatan kita itu bertepatan dengan apa yang diperintahkan. Itu yang dinamakan sebagai taufik. Ya Allah, tuan-tuan semua, kita cukup berterima kasih, kita cukup bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang paling besar, iaitulah iman. Dan kita secara terpaksa dah tak boleh lari dah. Kita meyakini, kita tahu bahawasanya seandainya Allah Ta'ala tidak gerakkan kita melakukan kebaikan, maka kita tak akan buat. Allah Ta'ala kalau tidak gerakkan kita untuk berpuasa, kita tidak akan berpuasa. Jadi gerakan hati kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ini kalau dah bicarakan tentang tasawuf, itulah. Sebelum kita beribadat kepada Allah Ta'ala, sebelum kita bersembah kepada Allah Ta'ala dah limpahkan, kurniakan kepada kita lagi. Allah Ta'ala kalau tak limpahkan kurnia, tak berikan nikmat kesedaran untuk kita solat, maka kita akan solat. Solat itu pula ialah kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Pastilah kita tidak akan bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Seandainya Allah Ta'ala tidak gerakkan hati kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan sembah Allah Ta'ala. Jadi nikmat awal-awal lagi Allah Ta'ala telah pun berikan kepada kita. Belum lagi masuk dalam syurga kelak, insya-Allah. Awal lagi. Jadi kita tahu dah di situ la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya bawa Allah. Berapa banyak nafas manusia keluarkan setiap hari, setiap manusia. Setiap orang mengeluarkan nafas, dah berapa ribu kali kita tak tahu dah. Semuanya Allah Ta'ala kurniakan nikmat pelbagai. Dan nikmat yang paling besar ialah iman dan juga lalu kata pengarang lagi, dan untung jahat itu kufur dan maksiat. Itu perkara yang syaqawah, kerugian, perkara yang kebinasaan. Jadi berjayanya seorang, kegagalan Allah Ta'ala yang dimasukkan dengan kegagalan dan juga kejayaan itu merujuk kepada kehidupan yang abadi, iaitulah alam selepas daripada kematian. Adapun alam sekarang ini hanyalah alam ujian, alam bekerja sahaja, alam taklif namanya. Alam taklif artinya alam untuk dipertanggungjawabkan melakukan ibadat. Mati dah tak ada dah. Kalau dah mati dah tak ada taklif dah. Dan bahawasanya kata pengarang lagi, rukun Islam itu 5 perkara. Selepas membicarakan tentang rukun iman, bicarakan pula tentang rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara. Perkara ini juga diambil daripada hadis Nabi SAW dengan malaikat Jibril tu. Pertamanya, antara rukun Islam itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Ini basic. Mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitulah perbuatan yang berbentuk qauli. Perbuatan yang minimum dinamakan sebagai perbuatan. Perbuatan yang zahir. Perbuatan yang zahir minimumnya ialah ucapan, kata-kata. Itu paling minimum. Paling minimum iaitulah apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Jadinya bagi mereka yang belum masuk Islam, wajiblah ia mengucap asyhadu alla ilaha illallah untuk dikategorikan itu Islam, untuk melepaskan dia daripada kekal dalam api neraka. Itulah mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun mereka-mereka yang telah lahir dari keturunan Islam, maka tak wajib ia mengucap 2 kalimah syahadah, kecuali 2 kalimah syahadah itu wajib diucapkan dengan sebab yang lain. Seperti apa dia? Mengucap dalam tasyahud solat. Jadi wajib kita mengucap. Jadi wajib mengucap itu bukan sebab kalimah syahadah itu wajib, tidak. Tapi kerana solat. Kalau tak syahadah, maka akan rosak solat tersebut. Maka wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah di dalam solat tersebut pada tahiyat itu. Namun dalam aliran mazhab Maliki, seumur hidup, walaupun seorang itu Islam, seumur hidup wajib ia mengucap sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga selawat, seumur hidup wajib sekali. Ini perbincangan fiqh. Jadi minimum rukun Islam itu ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Itulah perbuatan yang berbentuk sebutan. Keduanya mendirikan akan sembahyang 5 waktu. Ini perbuatan bukan sekadar sebutan, bahkan pergerakan anggota. Itu solat. Dah tambah. Tadi 1 saja. Percakapan saja. Kalau solat pula, adanya percakapan, adanya gerakan tubuh badan. Ketiganya memberi zakat. Memberi zakat ni pula, kalau solat dan juga syahadah tadi, ianya ibadat badaniah, ibadat yang melibatkan tubuh badan. Adapun zakat ini ibadat maliyah namanya. Itulah ibadat yang bukan diri kita. Bukan diri kita. Bahkan ianya bukan sebagai daripada diri kita. Zakat tu apa dia? Harta, contoh harta. Harta tu bukan diri kita. Bukan diri kita, tapi adanya ibadat di situ. Keempatnya puasa. Ini suatu ibadat yang bentuk tak ada. Jenis tak ada. Jenis tak ada macam mana? Menahan diri. Tahan artinya bukannya buat apa-apa.
Itu puasa pada bulan Ramadan. Menahan diri. Kelimanya mengerjakan haji. Jadi 5. Yang kelima ni pula dia menghimpunkan daripada pertama sampai keempat. Jadi ibadat haji tu adanya ibadat qauliyah sebutan, adanya ucapan-ucapan, adanya zikir-zikir pada ketika melakukan haji. Ketika haji itu juga melibatkan tubuh badan, ada sa'i, ada tawaf, ada melontar dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Pada haji itu wajib bagi mereka yang mereka yang berkemampuan, antaranya ialah adanya zaidah, adanya apa dia? Adanya bekalan. Jadi bekalan itu perkara ibadat yang maliyah, yang melibatkan harta. Pada haji itu juga ada ibadat yang berbentuk menahan perkara yang jenis tak ada, iaitulah menahan sabar dan sebagainya. Kemudian adanya dalam pantangan dalam ihram tadi. Kemudian apa lagi? Itu terangkum dalam ibadat haji. Jadi kita lihat di sini bahawasanya Islam itu dia ada peningkatan, peringkat-peringkatnya, step by step sebelum sampai kepada peringkat yang tinggi. Lalu kata pengarang lagi, mengerja haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan kepada jika mampu. Kalau mampu artinya adanya kemampuan tenaga, lagi apa lagi? Adanya bekalan, lagi apa lagi? Sejahtera dalam perjalanan. Ini bincangkan dalam masalah fiqh. Ya. Artinya, terus. Kata pengarang lagi. Dan bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Makrifahnya apa dia? Tahu. Makrifah. Tahu. Awaluddin ma'rifatullah. Kata-kata ilmuwan. Apa dia? Kata-kata sufi. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kenal Allah Ta'ala. Jadi makrifat itu ialah tahu, kenal. Kita bicara asas ni tuan-tuan ni. Cara fardu ain ni. Jangan kita nak terlampau dalam sangat. Sekadar kita ambil yang asas saja. Hakikat makrifat itu 3 perkara. Ini hakikat makrifat. Ada 3 perkara. Pertamanya perlu kita ketahui. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Artinya, i'tiqad yang tetap. I'tiqad ni bahasa Arab. Tuan. I'tiqad ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita katakan sebagai pegangan. Pegangan tu apa dia? Pegangan ialah pengetahuan yang kita pegang. Itu yang dimasukkan dengan i'tiqad. Itu yang dimasukkan dengan pegangan. Sebagai contoh, yang bukan bicarakan tentang agama. 2 tambah 2 berapa? 4. Jadi itu maklumat. Maklumatnya apa dia? 4 itu jawapan bagi 2 tambah 2. Itu pengetahuan. Lalu pengetahuan tersebut kita pegang. Memang betul lah. 2 tambah 2 ialah 4. Tu. Jadi kita mengetahui dan kita pegang 4 itu jawapan bagi 2 tambah 2. Yang mana pengetahuan kita ini kita pegang. Tak akan berubah sampai bila-bila. Walaupun kita ni dipaksa menuturkan. Ada orang datang kepada kita, Hai Liman, kalau kau cakap 2 tambah 2 itu 4, aku pancung kepala kau. Kau kena kata 2 tambah 2 ialah 5. Lalu kita takut kita ini binasa nyawa kita, maka kita mengatakan 2 tambah 2 itu ialah 5. Jadi kita kata 5 itu sebenarnya hanyalah di bibir kita saja. I'tiqad. Jadi kata pengarang di sini, artinya
Allah Rabbi. Tolong maaf tuan-tuan ya. Dia internet sini kurang ya. Tak apalah. Jadinya 2 tambah 2 ialah 4. Itu etikad kita. 2 tambah 2 ialah 4. Kalau orang paksa kita jawab 5 pun, kita akan cakap 5. Namun dalam hati kita mengatakan 2 tambah 2 ialah 4. Itu sebab lau qata'tu qat'an la arji'a an jazmi hazam. Seandainya aku dipotong sekerat-sekerat, pastilah aku tak akan berpaling daripada peganganku ini. Itu yang dimaksudkan dengan i'tiqad. Lalu kata pengarang, artinya i'tiqad yang tetap, yang kejap, yang kukuh. Jadi i'tiqad, daripada i'tiqad itulah dinamakan sebagai akidah juga. Akidah. Ain, qaf, dal, ya, ta marbutah. Akidah. Uqdatun nikah. Kalau kita bicara dalam nikah tadi, uqdatun nikah, ikatan perkahwinan. Dia ikatan, bahasa Melayu dinamakan sebagai ikatan. Orang Melayu kita dulu terjemah apa dia? Simpulan hati. Itu bahasa Melayu dulu. Simpul dalam hati. Artinya ikat dalam hati kita. Ini bahasa-bahasa yang berbentuk tasbih, berbentuk penyamaan. Kalau ikut sebenarnya, bila sebut saja ikatan, ianya pastilah sesuatu yang berjirim, sesuatu zat, itulah tali, apa lagi, akar, dawai. Jadi sesuatu yang panjang tadi diikat antara satu dengan yang lain. Itu dinamakan sebagai ikatan. Jadi ikatan ni sepatutnya perkara yang zahir, lalu diberi makna kepada sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang berbentuk ma'ani. Sesuatu yang berbentuk dalaman. Iaitulah yang melibatkan tentang hati. Sebagaimana apabila kita ikat tali pada sesuatu kayu, satu pokok, maka boleh gantung kita. Tak akan tercabut tali tersebut. Ikatan yang kukuh tadi. Begitulah juga dalaman kita apabila sesuatu itu diikat. Pegangan itu diikat di dalam hati kita, dia tak akan terlepas. Inilah bahasa Melayu dahulu dinamakan sebagai simpulan hati. Sebagaimana ikatan yang luar itu tak tercabut, begitulah juga dalaman, pegangan dalamannya tak akan terpisah, tak akan terlerai. Itu dinamakan sebagai akidah, dinamakan sebagai i'tiqad, pegangan hati. Lalu kata pengarang, artinya i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah, tak akan bercerai-berai, tak akan berubah. Kalau dua tambah 2 ialah 4, tak akan berubah. Tak akan jadi 5. Walaupun mulut terpaksa menipu, takut. Kerana takut dan sebagainya. Dan tiada syak. Jadi lawan dia, yakinlah. Yakin betul, bukan syak. Dia ada ilmu ni, ada apa nama, dia ada peringkat yakin, kemudian zon, syak, waham. Ni 4 tingkatan. Pertamanya yakin. Yakin ni kalau kita nak mudah cakapnya ialah 100% kepercayaan. Yang keduanya zon. Zon ni artinya 99. Sampailah ke 50 untuk sampai 51 tadi, sampai 51%, maka dinamakan sebagai zon. Kalau yakin ni 100, tak ada ruang satu untuk berlaku kesamaran. Tidak berlaku langsung ihtimal, keberangkalian tak. Memang yakin betul, tak ada ruang langsung kemungkinan. Itu yang dimaksudkan dengan yakin. Kalau zon ni 99 tu pun, bila sebut saja 99, dia ada lagi satu ruang untuk melengkapkan satu tu pun keberangkalian juga. Nampak tuan-tuan? Itu dia makan sebagai zon. Sampai 51. Tapi ada orang letakkan zon itu sebagai 75. Tak kisahlah. Yang pentingnya ialah zon itu dia tak sampai 100%. Zon itu dia masih lagi menerima keberangkalian. Walaupun keberangkalian itu jauh, tapi masih lagi boleh dilihat sudut keberangkalian tersebut. Itu zon. Yang ketiga ni syak. Syak ialah 50-50. Mungkin benar. Itu 50. Bawah lagi daripada syak dinamakan sebagai waham. Jadi 49 ke bawah dinamakan sebagai waham.
Jadi makrifah tu, hakikat makrifah tu namanya ialah i'tikad yang tetap, yakni tiada berubah. Jazam, jazam berarti tiada berubah. Jazam ni ialah itulah, kalau dipotong sekerat-sekerat pun aku tak akan berubah. Sekerat-sekerat pun pastilah itulah ketetapan, itulah peganganku, itulah maklumat aku. Dan tiada syak. Itu lawanan dia. Yang muafakat, syaratnya pula pegangan tadi, pengetahuan tadi bertepatan bagi yang sebenarnya. Itu syarat dia pula yang dimasukkan dengan makrifah, bertepatan dengan perkara yang sebenar. Jadi 4 tu memang sebenarnya ialah 2 tambah 2 ialah 4. Jadi pegangan kita 4 itu ialah 2 tambah 2, maka bertepatan dengan realiti, bertepatan dengan kebenaran, bertepatan dengan nafsul amri, bertepatan dengan diri sebenar yang diketahui tadi. Artinya bagi diri pekerjaan. Itu yang dimasukkan dengan sebenar. Yang ia iktikadkan dia. Lagi daripada dalil. Bukan sekadar dia tahu, bukan sekadar dia pasti, bukan sekadar dia yakin, bukan sekadar tidak berlaku perubahan maklumat tersebut, pegangan dia. Bahkan pegangannya tadi, maklumatnya tadi berdasarkan ataupun bersumberkan dengan dalil, bersumberkan dengan sumber yang sebenar. Itulah yang dimasukkan dengan makrifah yang sebenar. Jadi dia pasti, kemudian tidak syak, kemudian bertepatan dengan yang sebenar, kemudian bersumberkan dengan dalil, pendalilan, burhan. Itulah yang dimasukkan dengan makrifah yang sebenarnya. Lalu kata pengarang, maka barang siapa tiada jazam. Barang siapa tiada jazam pada i'tikadnya, pada pegangannya, pada simpulan hatinya, maka dinamakan dia jahil basit. Mereka yang barang siapa tiada jazam pada i'tikadnya, maka dinamakan sebagai jahil basit. Jahil basit ni apa dia? Iaitulah dia tak tahu. Jahil satu lapis. Itu dinamakan sebagai jahil basit. Jahil satu lapis. Tapi dia tahu dia jahil. Dia tak tahu, dia tahu bahawasanya dia tu tak tahu. Dan jika jazam ia padanya, pada i'tikadnya, tetapi tiada mufakat, ia bagi diri pekerjaan, dinamakan dia jahil murakkab. Ini jahil murakkab ni jahil berlapis. Jahil 2 lapis. Jahil lapis macam mana? Dia tak tahu bahawasanya dia tu tak tahu. Tapi dia tu pala tahu. Ini dia sebagai jahil berlapis. Jahil murakkab. Jahil berlapis. Dia tak tahu bahawasanya dia tu tak tahu. Seperti golongan-golongan yang sesat. Golongan yang sesat tadi, dia punya berhujahnya, dia punya berdalil, bercakap, menegakkan pendiriannya. Sedangkan maklumat yang dia perolehi tadi, walaupun dia cuba menggunakan hujahan-hujahan, dia menggunakan istidlal akal, menggunakan konsep manhaj ini, berbagai je lah. Namun pendalilan mereka itu tidak bertepatan dengan makrifah yang sebenar, tidak bertepatan dengan realiti sebenar. Maka golongan ini dinamakan sebagai jahil murakkab. Seperti apa dia? Golongan Mu'tazilah yang menafikan Tuhan itu bersifat. Jadi realitinya, waqi'nya, yang kebenarannya, Allah Ta'ala itu punya sifat. Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradat, bersifat dengan kalam. Sedangkan golongan Mu'tazilah menafikan Tuhan itu bersifat. Maka golongan Mu'tazilah ini, dia tidak mengetahui bahawasanya pengetahuannya tadi tidak bertepatan dengan realiti. Maka dinamakan sebagai jahil murakkab, jahil bersusun. Jadi jahil bersusun ni lagi susah tuan-tuan. Sampai tercabut telinga kita kalau nak berhadap dengan golongan-golongan seperti ini. Dan kita minta jauh
Kita minta Allah Ta'ala jauhkan diri kita termasuk daripada golongan yang jahil murakab. Rasa macam tahu sedangkan kita ni tak tahu. Lebih baik kita merasakan kita ini tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita futuh. Allah Ta'ala bukakan jalan kepada kita. Buang sifat keegoan. Buang sifat tinggi diri. Buang sifat merasa diri kita ini hebat. Buang sifat kita ni seolah mengetahui. Mudah-mudahan dengan buangnya kita sifat-sifat tersebut, Allah Ta'ala bukakan kepada kita makrifah, bukakan kepada kita futuh. Allah Ta'ala turunkan kepada kita warid. Mudah-mudahan doa Allah Ta'ala berikan kepada kita. Amin. Amin. Dan jika jazam ia padanya, ia tetap pasti pada etikadnya, pada etikat seorang, dan muafakat ia baginya, dia punya pegangan dia tadi bertepatan dengan realiti. Dia percaya Allah Ta'ala ada sifat kudrat, dia percaya Allah Ta'ala itu punya sifat iradat, dia percaya Allah Ta'ala itu maha melihat dan sebagainya. Tetapi tiada daripada dalil. Artinya dia bukannya berdalil, bukannya dia memikirkan, bukannya belajar, bukannya dia berhujah mencari dalam atas dasar menghitung, melihatkan kepada alam. Tidak. Semata-mata mak bapak dia bagi tahu, dia pun terima. Semata-mata ayah dia ataupun semata-mata orang sekelilingnya mengatakan Tuhan itu ada kudrat, dia percaya. Tapi dia tidak pernah memikirkan perkara tersebut, tidak pernah mencarikan bukti-buktinya. Golongan ini dan jika jazam ia padanya tetapi tiada muafakat ia bagi diri pekerjaan dan jika jazam ia padanya dan muafakat ia baginya tetapi tiada daripada dalil, dinamakan sebagai taklid. Jadi golongan ni dinamakan sebagai orang yang taklid, dinamakan sebagai pak turut, semata-mata ikut saja. Kita banyak juga kita ini dinamakan sebagai taklid. Kita asalnya daripada taklid. Yang dimasukkan dengan taklid ini, sebagian ulama mengatakan yang dimasukkan dengan taklid ini iaitulah bertaklid kepada sesuatu yang bukan maksum. Bertaklid kepada sesuatu yang bukan maksum. Artinya macam mana? Seandainya kita bertaklid kepada Quran, kita bertaklid kepada Nabi SAW, maka itu tidak dinamakan sebagai taklid. Seandainya kita berpegang, kita mendengar, kita ambil terus daripada Quran, kita ambil terus daripada wahyu, maka ini tidak dinamakan sebagai taklid. Berartinya kalau kita sentiasa membaca Al-Quran, kita lihat tentang sifat-sifat Tuhan bicarakan, maka tidak kita ini dikategorikan sebagai golongan yang muqallid. Jadi orang yang bertaklid itu dinamakan sebagai muqallid. Jadi sebagai ulama ini tidak dinamakan sebagai taklid. Kerana yang dimasukkan dengan taklid itulah berpegang, mengikut selain daripada yang maksum. Kalau mengikut kepada yang maksum maka tidak dinamakan sebagai taklid. Ini bicara tentang istilah lah. Sebagian ulama sufi pula mengatakan kita ini sentiasa tak dapat lari. Itulah kelemahan manusia. Manusia ni kata sebagian golongan sufi, manusia ini tak dapat lari daripada taklid pula. Itu bicara sufi. Sama ada dia bertaklid kepada panca indera, ataupun dia bertaklid kepada akalnya. Sedangkan panca indera itu ada kekurangannya. Dia bertaklid pada akal pula. Taklid kepada akal pun ada kekurangan. Dia bertaklid kepada Nabi. Yang mana Nabi itu belajar ambil daripada malaikat. Malaikat pula daripada Allah Ta'ala. Jadi manusia ini pimai-pimai tangtu. Ini kalau bicara sufi lah. Dia terpaksa bertaklid. Apabila kita ini terpaksa bertaklid, maka janganlah kita bertaklid kepada yang bukan maksum. Taklidlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bicara sufi tuan-tuan. Seronok orang sufi cakap ni. Tapi kita bicarakan dalam ilmu akidah ni, kategori mukallid ini iaitulah mereka yang pandangannya, etikadnya tadi bertepatan dengan realiti, dengan sebenar, dengan kebenaran, namun bukan dengan dalil. Dia hanya mengikut orang. Ini dinamakan sebagai mukallid.
Lalu kata pengarang, maka barang siapa jahil ia pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah dan Rasulnya daripada barang yang wajib diketahui akan dia dengan tafsirnya, maka tiada ikhtilaf ulama. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an ma'rufan tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan di atas pencerahan dan pengkongsian ilmu kepada Ustaz Abdul Rashid bin Muhammad Akib. Ada pertanyaan Ustaz? Boleh Boleh, insyaAllah. Adakah ma'rifatullah ni kita boleh pelajari secara umumnya oleh masyarakat sekarang ni? Bagi ma'rifatullah ni kita boleh tak mempelajarinya dalam keadaan sekarang ini? Saya baca daripada apa ni, ma'rifatullah dapat dipelajari secara umum masyarakat awam. Baik, takut terus. Ya, Ustaz? Kalau Ustaz sangkut-sangkut tak dengar. Okey, dengar tak? Dengar. Okay. Adakah ma'rifatullah dapat dipelajari secara umum oleh masyarakat awam sekarang ini? Terima kasih Ustaz. Jadi soalannya, adakah ma'rifatullah boleh dipelajari oleh orang awam? Kita sekarang ni bicarakan tentang apa? Tentang fardu ain, dan tentulah wajib kita mengetahui kan makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham di sini kita tidak mengatakan, kita tidak melibatkan mengetahuikan akan hakikat zat Allah Taala. Kerana zat Allah Taala itu tidak diketahui. Ini sebagai makrifah yang hanya Allah Taala saja yang tahu. Adapun yang kemampuan manusia ataupun yang penerimaan manusia ataupun yang diberikan oleh manusia, oleh Allah Ta'ala kepada manusia, iaitulah mengetahui akan ketuhanan yang melibatkan, berkaitan tentang asma' dan juga sifat Allah Ta'ala, yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kalau kita lihat seronoknya apabila kita lihat, perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Antara ba dengan Allah itu diletakkan dengan lafaz ismun, nama, itulah sifat. Kita tak boleh direct kenal kepada zat Allah Ta'ala, kita tak mampu. Kerana hakikat ketuhanan ini tidak ada penghujungnya. Kehebatan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala tidak ada penghujung. Cuma kita mengenal Allah Ta'ala sekadar kemampuan manusia, iaitulah antaranya dengan cara mengenalkan nama dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbincangan ilmu tauhid yang fardu ain, iaitulah kita mengetahui akan sifat dan juga asma Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan makrifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sama pula, walaupun mengetahui asma dan sifat Allah Ta'ala ini, dia ada tingkatan-tingkatannya. Dia ada level-levelnya. Tak semua orang sama cara pemikiran dia. Tak semua orang sama dia punya tahap-tahap mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara dasar asasnya semua orang wajib mengatakan, semua orang wajib mengetahui akan sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala secara ijmal dan juga secara tafsil, iaitulah yang dinyatakan oleh yang dibawakan oleh wahyu. Sedangkan sifat Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala pun tak dapat dihitung. Yang dibawa oleh wahyu itu pun bukannya semua yang dapat kita menghafal. Bukannya semua yang dapat kita istinbat. Kita ni pun mengikut para ilmuwan-ilmuwan.
ilmuanlah yang menyusunkan tentang Al-Asma'ul Husna. Kemudian daripada Al-Asma'ul Husna itu pula, ulama mengistimbatkan, ulama menghaluskan lagi ke kunci bagi Asma'ul Husna, maka timbullah sifat 20. Itu dunia perbincangan dia. Jadi, perbincangan kita hari ini, Ma'rifatullah ini bukanlah yang dibicarakan oleh para sufi, tidak. Itu perbincangan yang lain. Perbincangan golongan para sufi itu perbincangan yang melibatkan natijah daripada nawafil mereka, natijah daripada ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala, banyak melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, mereka menyucikan hati mereka, membersihkan hati mereka, lalu limpah kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yang dinamakan sebagai makrifah kepada Allah Ta'ala dalam bentuk zauqiyah. Itu bukan perbincangan kita dan itu bukan fardu ain. Imam Ghazali sebutkan perkara tersebut. Minta maaf tuan-tuan kalau itu sekadar itu tadi yang mampu saya katakan. Okey, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih di atas pencerahan atas jawapan tadi. Jadi sekiranya maka dengan jawapan tadi, kelas pengajian kita pada hari ini akan berakhir, dan terlebih dahulu kami bagi pihak penganjur serta pihak Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sedikit kelemahan dari segi online ni lah. Inilah cerita pasal online macam ni lah dia punya bentuk persembahan dia lah. Jadi semoga para hadirin semua tidak jemu untuk mempelajari ataupun mendalami ilmu tauhid ini. Jadi akhir kata kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wa'as, dan kita akan jumpa lagi pada siri ketiga insya-Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.